主内，亲爱的弟兄姐妹们平安。 Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. 我们感谢上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 上帝带领我们进入今年的第3个月第1个礼拜。 Tuhan memimpin kita, memberkati kita sehingga kita boleh masuk ke tahun 2025 bulan yang ketiga bulan Maret ini, 我们的 minggu yang 上 pertama. 我们的上帝是信实可靠的上 Tuhan 帝。 kita adalah Tuhan yang setia yang bisa kita andalkan. 无论我们在生活里面发生什么事情， Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, 他与我们同 Dia 在。 tetap menyertai kita. 无论我们生活里面面对什么问题， Apapun persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, 神也是与我们同在。 Tuhan pasti menyertai kita. 包括在里面，假如我们的家庭有问题的时候， Termasuk di dalamnya ketika keluarga kita juga mempunyai masalah. 我们可以把我们的家庭带到上帝的面前， Kita boleh membawa permasalahan, membawa keluarga kita ke hadapan 上 Tuhan. 帝必定会帮助我们。 Pasti Tuhan akan menolong kita. 今天我们要思想的题目就是有关我们婚姻、我们家庭的圣洁。 Yang akan kita renungkan siang hari ini adalah yang terkait dengan pernikahan ataupun kekudusan di dalam rumah tangga kita. 我们还没有读经之前，我们先做一个祷告。 Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab. 天父上帝，我们感谢你， Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu. 我们今天能够来到你的面前是你的恩典。 Anugerah-Mu sajalah Tuhan yang membawa kami ke hadapan-Mu pada siang hari ini. 我们已经唱诗赞美你的名， Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. 现在我们要学习上帝的话语。 Dan saat ini Tuhan kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu. 求上帝高摩你2位仆人， Tuhan Engkau urapilah kedua hamba-Mu 也 ini. 高摩每位听到的弟兄姐妹们。 Juga urapi setiap jemaat yang mendengarkan. 求上帝向我们说话， Tuhan berbicaralah kepada kami. 祷告感谢奉主耶稣基督的名， Berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 我们要看2段的经文， Kita mau membaca dua bagian Alkitab. 第一段就是在撒母耳记下第11章2到4节。 Yang pertama 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai 4. 撒母耳记下第11章第2到第4节， 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 4. 我找到，我念给弟兄姐妹们听。圣经这么说：撒母耳记下第11章2到4节，一天太阳平息，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇女这个素玉容貌甚美，大卫就差人打听那妇人是谁。有人说她是以莲的女儿，赫人乌利亚的妻巴西巴。大卫差人去将妇人接来，那时她的月经才得洁净。她来了，大卫与她同房，她就回家去了。 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai 4. Sekali peristiwa pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Ia melihat dari atas sotoh itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat molek. Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu. Lalu kata orang itu, bukankah dia Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het? Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya dan Daud meniduri dia. Adapun perempuan itu baru membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. 第二段就是在箴言书第6章27到29节。 Yang kedua, Amsal pasal 6 ayat 27 sampai 29. 箴言书第6章27到29节，再次找到我念给弟兄姐妹们听。箴言书第6章27到29节，圣经这么说：人若怀里揣火，衣服怎能不烧呢？人若火炭上走，脚岂能不烫呢？亲近邻舍机器的人也是如此，凡挨近他的不免受罚。 Amsal 6 27 sampai 29. Dapatkah orang membawa api di pangkuannya dan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman.
各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari terkasih, 平常当我这个主持婚礼的时候， ketika sering saya menyelenggarakan ibadah pernikahan, 我用一个图画来形容一个家庭。 saya sering memakai sebuah perumpamaan tentang pernikahan atau tentang keluarga. 我说婚姻就是好像一个花园， Pernikahan itu ibarat sebuah taman bunga. 上帝把这个花园托付给丈夫跟太太。 Taman bunga ini dititipkan oleh Tuhan kepada sang suami ataupun sang istri, 使这这个夫妻好好的照顾这个花园。 agar suami istri ini menjaga baik-baik merawat taman bunga ini. 但是过了一段时间， Tetapi setelah lewat sesuatu waktu, 平常我们看我们的花园会破坏， kita melihat taman bunga kita itu biasanya bisa rusak. 但是我们不用挂虑， Tetapi janganlah engkau khawatir, 因为我们可以把我们的花园带回给上帝。 karena kita bisa membawa pernikahan kita, keluarga kita, taman bunga kita kembali kepada Tuhan. 上帝的旨意就是我们的花园非常美丽， Tuhan ingin berkehendak taman bunga kita itu indah sekali, 所以上帝能够把我们的花园转成更美丽。 agar ketika kita bawa kembali kepada Tuhan, taman bunga kita menjadi semakin indah lagi. 弟兄姐妹，以上的例子描写一个真理， Ada sebuah kebenaran dari perumpamaan di atas. 就是我们需要看顾保守我们的家庭， Artinya kita harus merawat, menjaga keluarga kita. 就是好像每一个花园有可能坏掉， Sama seperti setiap taman bunga itu bisa menjadi rusak. 我们每一个人的家庭，我们的婚姻也是有可能坏掉。 Demikian juga setiap keluarga, setiap pernikahan kita bisa rusak. 因着种种的原因，我们因着种种的原 Karena 因， berbagai alasan, 我们的婚姻、我们的家庭有可能损坏。 pernikahan atau keluarga kita mungkin bisa menjadi rusak. 所以没有一个家庭是不会破坏、不会被破坏的家 Tidak 庭。 ada satu keluarga pun yang tidak mungkin bisa rusak atau tidak mungkin rusak. 但是在我们日常生活里面， Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, 我发现到有一个现象， ada sebuah yang saya sering lihat. 就是很多人的家庭、很多人的花园不是被破坏， Banyak atau ada keluarga, ada pernikahan yang dirusak. 但是不是给别人破坏，但是 Bukan karena dirusak oleh orang lain, 给自己故意的去破坏。 sengaja dirusak oleh orang di dalam keluarga itu. 假如我用今天真言书的语言来讲， Seperti yang dikatakan oleh Amsal, 今天很多人用火来烧坏他自己的花园， banyak orang membawa api ke dalam taman bunganya sehingga itu terbakar. 因为这个真言书第6章的背景， Karena konteks daripada Amsal 6 ini 就是讲到一个婚礼的圣洁， menyatakan terkait dengan kekudusan sebuah pernikahan, 一个家庭的圣洁。 kekudusan sebuah keluarga. 假如一个人这个出卖、这个背叛他自己的家庭， Kalau seseorang mengkhianati keluarganya atau pernikahannya, 他就好像用火来燃烧他自己的家庭。 artinya dia bagaikan seorang yang membawa api masuk ke dalam rumahnya dan membakar keluarganya. 所以我们需要好好的保护我们家庭里面的圣洁。 Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh menjaga kekudusan di dalam keluarga pernikahan kita. 假如我们没有保护我们家庭里面的圣洁， Seandainya kita tidak menjaga kekudusan di dalam keluarga kita, 就是好像我们故意的用火来燃烧我们自己的家庭， artinya kita dengan sengaja membawa api membakar taman pernikahan keluarga kita, 就带给我们家人许多的痛苦。 membawa penderitaan bagi anggota keluarga 以 kita. 上我们所念的大卫的故事，就教导我们以上的真理。 Dan yang kita baca di dalam 2 Samuel tadi menyatakan kebenaran apa yang terjadi dengan keluarga Daud. 其实，当这个事情发生的时候， Ketika pada saat Daud mau berzina itu, 大卫是在他的生活、生命里面的高峰点， Raja Daud sedang berada di atas puncak kejayaan kekuasaannya. 他拥有世人所想象的所有一切。 Dia boleh mendapatkan apa yang diimpikan oleh manusia pada saat itu. 他是一个伟大的国王， Seorang raja yang kuat, 所以他有权柄， dia mempunyai kekuasaan, 他也是有钱财， dia mempunyai harta kekayaan, 他能够享受所有的一切。
dia boleh menikmati apa yang 所以 diinginkannya. 在人的眼中来看， Di dalam sisi manusia, 他没有缺乏什么， dia tidak berkekurangan sesuatu apapun. 但是在他成功的过程里面， Tetapi di dalam proses keberhasilannya itulah 他不小心， dia tidak waspada. 他跌倒， Dia jatuh 他犯了奸淫。 dan dia berzinah. 所以圣经说， Di dalam Alkitab dikatakan, 有一天傍晚的时候， ketika senja, 他就去到他的王宫的屋顶那边走路。 dia berjalan-jalan di atas sotoh istananya. 他看到一个妇女从良， Dan dia dari sana melihat seorang perempuan sedang mandi. 这个妇女是非常的美丽， Dan betapa moleknya perempuan ini. 所以他就被吸引。 Dan dia pun tertarik kepadanya. 后来圣经说，他就差派人去找、去看这个人是谁。 Dan dia mengutus orangnya untuk mencari tahu siapakah perempuan tersebut. 最后他把这个人接过来， Dan perempuan ini pun dibawa masuk ke dalam istananya. 就跟他发生这个奸淫。 Dan dia pun melakukan perzinahan dengan perempuan tersebut. 更惨的弟兄姐妹们， Yang lebih parah Bapak Ibu Saudara 就是 sekalian. 大卫其实已经知道这个人已经结婚了， Sebenarnya Daud sudah tahu, diberitahu bahwa perempuan ini sudah bersuami. 这个人的丈夫是大卫的兵丁， Dan suami daripada perempuan ini adalah perwira daripada Raja Daud. 但是大卫的心已经被这个虚魔住了， Tetapi hati Daud sudah dibutakan oleh nafsunya. 使他做了人想象不到的事情。 Dan dia melakukan apa yang sebenarnya tidak pernah dipikirkan oleh manusia. 我们知道一个人犯罪， Kita tahu ketika seseorang berdosa, 平常犯罪是在暗中犯罪， biasanya orang berdosa di tempat yang tidak kelihatan, 不是公开的犯罪。 bukan di depan umum. 大卫犯奸淫也是暗中的犯罪， Demikian juga dengan Raja Daud, dia berzina pun di tempat yang tersembunyi. 在他犯了奸淫以后， Ketika dia sudah melakukan perzinahan, 他觉得没有人知道， dia merasa tidak ada orang yang satupun yang tahu. 因为圣经这个撒母耳记下第11章第4节最后一句话说， Karena di dalam 2 Samuel 11 ayat 4 perkataan terakhir, 那妇人就回家去了。 dan perempuan ini pun kembali ke 就 rumahnya. 等于这个事情发生以后， Ketika ini sudah terjadi, 在人的眼中，后来没有事情发，好像没有事情发生， bagaikan setelah kejadian perzinahan ini tidak ada apapun yang terjadi. 没有人知道。 Tidak ada satu orang pun yang tahu. 但是虽然大卫能够遮盖他的罪， Walaupun Daud bisa menutupi perbuatan dosanya, 但是他不能隐藏在两个方面的隐藏从两个方面的角度来看。 tapi ada dua faktor, dua hal yang tidak bisa dia sembunyikan setelah melakukan perzinahan ini. 第一，他不能遮盖自己的良心。 Pertama, dia tidak bisa menutupi hati nuraninya. 我们知道大卫是上帝的这个儿女， Kita tahu Daud adalah anak Tuhan. 大卫是信主的他是上帝的子民， Dia adalah dia percaya kepada Tuhan. 所以有圣灵在他的心中工作。 Artinya ada Roh Kudus di dalam hatinya. 圣灵在他的心中支配他， Di dalam 支配他 hatinya Roh Kudus sudah mencela dia, 在圣灵提醒他， sudah menegur Daud. 使他在心里不安， Dia merasa tidak aman, gelisah di dalam hatinya. 他心里有一个很大的惧怕。 Dan di dalam hatinya ada sebuah ketakutan yang besar. 所以我们看到一个真理， Satu kebenaran. 假如我们信了耶稣基督， Ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, 我们心里有上帝的圣灵与我们同 di 在。 dalam diri, di dalam hati kita ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. 当我们犯罪的时候， Ketika kita berdosa, 虽然没有人知道， walaupun tidak ada orang yang tahu, 但是我们知道我们犯罪， tapi kita sendiri tahu kita sudah berdosa. 圣灵会责备我们， Roh Kudus akan mencela, menegur kita, 使我们心里没有安全感。 sehingga tidak merasa aman di dalam diri kita, kita merasa gelisah. 这个就是大卫的这个经验。 Inilah pengalaman Raja Daud. 所以在诗篇51篇， Di dalam Mazmur 51, 这一篇诗篇是大卫当他犯罪以后， ini adalah kejadian setelah Daud berdosa. 有拿但先知来责备他， Ada Nabi Nathan datang untuk menegur dia. 他后来悔改， Dan akhirnya dia pun bertobat. 来到上帝的面前， Datang ke hadapan Tuhan. 上帝赦免他的罪。 Tuhan mengampuni dosa-dosanya. 但是虽然上帝赦免他的罪， Walaupun Tuhan sudah mengampuni dosa Daud, 他还需要承担罪恶他犯罪的后果。 tetapi dia akan menanggung akibat dari dosa yang dia perbuat. 在诗篇51篇描写到他心里的不安， Di dalam Mazmur 51
dituliskan kegelisahan, ketidaknyamanan daripada hati Daud. 印尼文第5节，中文第3节告诉我们： Di ayat 5, 因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。 sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. 我在心里面有一个很大的挣扎， Di dalam hati saya ada sebuah pergumulan yang berat. 好像我的罪一直追赶我， Bagaikan dosa ini terus mengejar 一 saya, 直控告我， terus menuduh saya. 所以他能够遮盖他的罪， Walaupun dia bisa menutupi dosanya, 但是他不能够停止他内心、他良心的自卑。 tapi dia tidak bisa menekan suara hati nurani yang terus menegur dia. 还有第13节，他说 Demikian juga di ayat：“ 不 13. 要丢弃我，使我离开你的面，不要从我这个什么，不要收回你的圣灵。” Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah ambil rohmu yang kudus daripadaku. 他很怕上帝丢弃他， Dia sangat takut Tuhan akan membuang dia. 他很怕上帝离开他， Daud sangat takut Tuhan meninggalkan 因为 dia. 他知道，假如上帝离开他， Karena dia tahu ketika Tuhan meninggalkan dia, 他就不能做什么。 apapun tidak bisa dia 还 lakukan 有 lagi. 第16节告诉我们， Ayat 16. 他说：“神啊，你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪。” Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. 所以从大卫以上的经验， Dari pengalaman Daud di atas, 我们学习一个功课， satu pelajaran 对我们信主的人， yang perlu kita petik untuk kita orang Kristen. 对我们成为上帝儿女的人， Sebagai anak-anak Tuhan, 我们犯罪其实不是一个享受， berdosa bukanlah sebuah kenikmatan, 犯罪是一个折磨， adalah sebuah penderitaan penyiksaan, 犯罪是一个内心的折磨。 adalah sebuah penyiksaan di dalam diri kita. 可能当我们犯罪的时候， Ketika kita berdosa, 我们会觉得一些的享受， kita mungkin menikmati dosa-dosa kita. 但是犯罪以后， Setelah kita berbuat dosa, 我们内心有一个折磨， di dalam diri kita ada sebuah penyiksaan. 因为有圣灵责备我们， Karena ada Roh Kudus terus mencela dan menegur kita. 有我们的良心控告我们。 Dan hati nurani kita terus menuduh kita. 还有，当我们信了耶稣基督以后， Ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, 我们有一个心意，我们有讨上帝的喜悦。 kita mempunyai sebuah kehendak, kita mau berkenan kepada Tuhan. 所以，当我们不能讨上帝的喜悦的时候， Ketika kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan, 会带给我们内心一个伤心难过。 bisa membawa sebuah kesedihan di dalam hati kita. 所以，一个人已经得救不得救的特征是什么？ Apakah perbedaan ciri orang yang sudah diselamatkan atau belum diselamatkan? 就是看他犯罪以后的反应。 Bagaimanakah respon seseorang ketika dia sudah berbuat dosa? 假如他心里内心有良心、有圣灵的控告的时候 Kalau，seseorang mempunyai hati nurani, Roh Kudus di dalam hatinya menegur, mencela dia, 虽然没有人知道， walaupun tidak ada orang yang tahu, 但是他的良心控告他， tapi hati nuraninya terus menuduh dia. 有圣灵责备他， Roh Kudus terus menegur, mencela dia, 心里不安很大的挣扎， merasa tidak aman dan ada pergumulan terus-menerus dalam hatinya. 这等于有圣灵在他心里面。 Artinya itu ada Roh Kudus dalam 但是 dirinya. 许多人犯罪以后， Banyak orang setelah berdosa, 他知道没有人知道， dia tahu, banyak orang tidak tahu. 他就放心， Dia merasa tenang, 觉得很平安。 aman. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari 请 terkasih, 问你我怎么样？ engkau dan saya permisi tanya bagaimanakah? 今天当我们犯罪以后， Hari ini ketika kita sudah berdosa, 是否我们还有良心、有圣灵在我们心里责备我们？ apakah kita masih mempunyai hati nurani dan Roh Kudus di dalam hati kita terus menegur, mencela kita 在我们日常生活里 di dalam 面， kehidupan kita sehari-hari? 我们觉得有一些我们的良心会麻木， Kita sering merasa bahwa hati nurani sudah tumpul, sudah kebal. 有一些人呢，他的这个良心还是圣灵一直责备他， Ada orang yang hati nurani Roh Kudus terus-menerus mencela dia, 他就抵挡，就遮盖这个良心圣灵的这个责备。 dia terus menolak, tidak mau terima teguran daripada suara hati nurani dan Roh Kudus. 后来他就好像良心已经麻木了，
akhirnya hati nuraninya menjadi tumpul. 犯罪以后也是没有什么感 Setelah 觉。 berdosa tidak merasa apa-apa. 我给你一个例子， Contoh, 平常假如一个人骗人的时候， misalnya seseorang berbohong. 他刚刚第一次骗人， Pertama kali dia berbohong. 心了必定跳了很紧张啊。 Pasti hatinya berdebar-debar. 过了几次他骗人， Beberapa kali dia berbohong, 心里还是很紧张， hatinya terus berdebar-debar dan 但是 deg-degan. 比第一次紧张是不会比第一次紧张更厉害啊。 Tapi kadar hati yang berdebar-debar itu, yang sesudah itu lebih sedikit banding yang pertama kali dia berbohong. 但是假如一个人习惯骗人的时候， Tapi kalau seseorang sudah terbiasa berbohong, 他骗人，他心里没有什么感觉了。 hatinya tidak merasa apa-apa lagi. 我说相反的，有一些人，假如他不骗人，他心里很紧张。 Paling parah, seseorang hatinya berdebar-debar kalau dia tidak berbohong. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari terkasih, 我们知道上帝透过圣灵带领我们，在我们心中， kita tahu Allah melalui Roh Kudus menuntun kita melalui Roh Kudus yang diam di dalam hati 所以我们 kita. 要顺服圣灵的责备。 Oleh sebab itu kita harus taat tunduk kepada celaan teguran dari 使 Roh 当我 Kudus. 们犯罪的时候， Ketika kita berbuat dosa, 我们赶快来悔改。 mari kita cepat segera bertobat. 但是在大卫的故事里面， Tapi di dalam cerita Daud, 虽然他能够遮盖他良心， walaupun dia bisa menutupi suara hati nuraninya, 虽然他能够遮盖他的罪恶，没有人知道， walaupun dia bisa menutupi dosanya agar orang tidak tahu, 但是上帝知道他的罪恶 tapi。Tuhan mengetahui dosa yang dia 我们知 perbuat. 道我们的上帝是无所不知的上帝 Tentu，kita tahu Tuhan kita maha tahu. 我们也是知道上帝不单单知道我们所做的一切， Bukan hanya Tuhan mengetahui apa saja yang kita perbuat, 上帝也是会刑罚我们的罪恶。 tapi Tuhan bisa menghakimi dan menghukum perbuatan dosa kita. 刚才我说了，当我们犯罪的时候， Tadi saya mengatakan saat kita berdosa, 我们悔改， kita bertobat, 我们来到上帝的面前， kita datang ke hadapan Tuhan 求上帝赦免我们， agar Tuhan menolong kita, 上帝赦免我们。 Tuhan mengampuni dosa 但 kita. 是平常罪会带给我们后果， Tetapi dosa terus membawa akibat di dalam kehidupan 上 kita. 帝赦免我们的罪恶， Tuhan menghapus dosa-dosa 但是 kita. 上帝没有除去我们罪恶的后果。 Tapi akibat dari dosa kita itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. 这个也是记载在大卫的故事里 Inilah 面， yang tercatat di dalam kisah Daud. 他犯了奸淫， Setelah dia berzina, 后来上帝刑罚他， Tuhan menghukum dia. 他的家庭破碎， Kehancuran keluarga Daud akibat dia berzina 有两方面。 ada dua hal. 第一方面就是这个记载他4个孩子就不正常的离开世界 Yang，pertama, 4 anaknya mati dengan cara tidak wajar. 就是上帝对他这个杀死乌利亚的这个惩罚。 Itu adalah hukuman atas tindakan licik Daud membunuh Uria. 第一就是他跟巴西巴所这个的关系生下来的孩子。 Yang pertama, anak dari hubungan dia dengan Batseba. 第二就是安嫩， Yang kedua, yaitu Amnon, 安嫩是他的长男， adalah anak sulung daripada Daud. 被他的弟弟就是耶沙龙杀死。 Amnon dibunuh oleh saudara tirinya Absalom. 后来就是耶沙龙， Yang ketiga, Absalom, 大卫第3个孩子， anak ketiga daripada Daud. 他给大卫的兵丁杀死， Dia dibunuh oleh tentara anak buah 因 Daud 为他反抗要杀大卫。 karena dia memberontak dan ingin membunuh Daud bapaknya. 第4就是亚多尼亚， Yang keempat, anaknya itu Adonia. 他被所罗门王杀死， Dia dibunuh oleh Raja Salomo 他们争分这个王位。 karena dia mau merebut tata kerajaan dari Salomo. 我们看大卫第1个长子就是叫做安能， Anak pertama anak sulung Daud Amnon, 第3是耶沙龙， yang ketiga Absalom, 第4是亚多尼亚。 keempat Adonia. 我们会问他第2个孩子是谁？ Kita pun bertanya-tanya, siapakah anaknya yang kedua? 圣经记载第2个孩子叫做但以理，
Alkitab mencatat anak kedua Daud bernama Daniel, 但是在圣经没有记载但以理的故事。 tetapi tidak ada cerita tentang Daniel di dalam Alkitab. 这个就是叫做罪的后果。 Inilah akibat daripada dosa. 上帝赦免我们的罪， Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, 但是上帝没有除去罪带给我们的后果。 tapi Tuhan tidak menghapus apa yang telah kita perbuat akibat dari dosa itu. 第二，他们家庭里面的关系也是被破坏。 Yang kedua adalah kehancuran di dalam keluarga, relasi di dalam 我 keluarga. 们看安嫩呀，安嫩就强奸他的姊妹，叫做他玛。 Amnon memperkosa Tamar, adik tirinya. 还有耶沙龙，他也是反抗，他要杀死大卫。 Dan Absalom mengadakan kudeta ingin membunuh rajanya Daud. 耶沙龙也是在众人的面前强奸大卫的妃嫔。 Absalom memperkosa selir-selir Daud di hadapan orang banyak. 大卫的孩子之间彼此谋杀，因为要抢这个王位。 Anak-anak Daud saling membunuh demi merebut kekuasaan daripada kerajaannya. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara 我 terkasih, 们看为什么这个事情记载在圣经里面？ kita melihat kenapa hal-hal ini dicatat dalam Alkitab. 这些故事记载在圣经里面，要给我们一个很大的提醒， Karena Alkitab ingin memperingatkan kita sesuatu yang paling penting. 就是在世界上没有免费的罪恶， Tidak ada dosa yang gratis. 每一个罪恶就有它的代价，也是有它的惩罚。 Semua dosa pasti ada upah, ada harga dan hukumannya. 很多时候，魔鬼是非常的狡猾， Iblis sungguh licik. 他骗了我们。 Sering dia menipu kita. 他说：“你做这个，你做那个， Lakukanlah dosa ini, lakukanlah dosa itu. 这个是免费的， Ini semua gratis. 没有人知道。” Tidak ada satu orang pun yang tahu. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari 我 terkasih, 们要知道， kita harus tahu. 世界上没有免费的罪恶。 Di dunia tidak ada satu dosa pun yang gratis. 每次我们犯罪的时候， Ketika kita berbuat dosa, 虽然我们来到上帝的面前求上帝赦免我们， walaupun kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunannya, 上帝会赦免我们， Tuhan boleh mengampuni 但 kita. 是罪平常带给我们、留给我们一些的后果。 Tetapi dosa membawa akibat-akibat di dalam kehidupan kita. 上帝赦免我们的罪， Tuhan mengampuni dosa 但 kita. 是没有除去我们面对罪带给我们的后果。 Tapi tapi Tuhan tetap akan menghukum kita karena akibat dari dosa kita. 因此，弟兄姐妹们，我们要非常的小心， Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh waspada. 不要跟罪恶开玩笑， Jangan engkau bermain-main dengan dosa. 不要以为我们基督徒很好、很爽，我们犯罪来到上帝的面前，上帝赦免我们的罪 Jangan。engkau berpikiran, sungguh enak menjadi orang Kristen ketika engkau berdosa. Enak sekali engkau datang ke hadapan Tuhan dan Tuhan akan mengampuni dosamu. 罪必定带给我们不好的后果， Dosa pasti akan membawa akibat yang tidak baik. 就是好像一个年轻人， Contoh seorang anak muda, 他就嘴 dia mabuk 驾汽车 dan sambil mabuk dia menyetir. 撞车， Dia mengalami tabrakan, 他的脚骨断掉， patah tulang. 他犯罪， Kakinya patah tulang karena dia berdosa. 他来到上帝的面前认罪， Dia datang ke hadapan Tuhan memohon pengampunan 他 dari 说：“主啊， Tuhan. 赦免我， Tuhan ampunilah saya. 我不要再做这事情。 Saya tidak mau mabuk lagi. ”上帝赦免他吗？ Apakah Tuhan mengampuni 上 dia? 帝赦免他， Tentu Tuhan mengampuni 他的 dia. 罪得到赦免， Dosanya diampuni. 但是他的罪的后果是什么 Tetapi？akibat dosanya, 他的脚骨已经断掉了， kakinya yang patah tulang, 不等于上帝赦免他的罪，他的脚就好了。 bukan berarti Tuhan mengampuni dosanya, patah kaki tulangnya itu menjadi sembuh. 他要承担罪带给他的生活的后果。 Harus menanggung akibat dari dosa yang dia perbuat. 所以，亲爱的弟兄姐妹 Oleh 们， sebab itu saudara-saudari terkasih, 回到我们今天的题目， kembali kepada tema hari ini, 就是讲到我们家庭的圣洁， tentang kekudusan di dalam 我们 keluarga. 要好好的保护、保守我们家庭婚姻的圣洁。 Kita harus sungguh-sungguh menjaga kekudusan di dalam pernikahan keluarga kita. 因为假如我们不圣洁的时候， Kalau kita tidak kudus, 上帝会刑罚我们。 Tuhan akan menghukum kita. 好像希伯来书第13章第4节告诉我们， Seperti yang dikatakan Ibrani pasal 13 ayat 4. 婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合心瘾的人，神必审判。
Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. 上帝会审判我们的婚姻、我们的生活，假如我们不圣洁。 Kita akan dihakimi oleh Allah kalau kita tidak menjaga kekudusan di dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kita. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 讲到这里，我相信你明白，你是同意我所讲的。 sampai di sini saya percaya engkau juga setuju dengan apa yang sudah saya katakan di atas. 但是接下来更重要的是什么？ Apa yang lebih penting setelah ini? 我们应该有什么行动？ Apakah yang harus kita lakukan? 最后，我们思想两个应用。 Ada 2 aplikasi yang harus kita renungkan bersama. 第一，我们要保持，我们要保护我们家庭的圣洁。 Pertama, kita harus menjaga kekudusan daripada pernikahan dan keluarga kita. 我们要做提防，我们要防止，使我们不落在这个罪恶里面 Kita。harus melakukan sebuah tindakan pencegahan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. 我们要醒悟，我们要承认， Kita harus berjaga-jaga dan kita harus mengakui 我们每一个人，无论我们是谁，我们有可能落在这个犯奸淫的罪恶里面 kita。harus waspada karena kita tahu setiap dari kita, siapapun kita, mempunyai potensi untuk jatuh ke dalam dosa perjinahan. 我们有可能背叛我们的婚姻， Kemungkinan besar kita bisa mengkhianati pernikahan keluarga 我 kita. 们每一个人也是有可能污染我们的家庭。 Tentu setiap orang dari kita mempunyai potensi untuk menajiskan pernikahan kita. 无论我们是谁， Siapapun kita, 不看我们的年龄， tidak memandang usia. 有一些人说 Ada orang berkata,：“ 哇，他这么年长了，不 Yes. 可能啦，再犯奸淫。 dia sudah begitu senior, usianya sudah lanjut, gak mungkin dia berzina. ”谁说老人家不会犯奸淫？ Siapa yang mengatakan orang tua tidak mungkin tidak melakukan dosa 哇，他的生 perzinahan? 活这么好， Kehidupannya sungguh baik. 他教会的领袖， Dia adalah pemimpin di gereja, 教会的牧师， pendeta di gereja. 不可能再犯奸淫了。 Gak mungkin dia berdosa. 谁说不可能？ Siapa bilang tidak berdosa? Tidak mungkin berdosa berzina. 我们每一个人有这个可能性， Setiap kita mempunyai potensi untuk melakukan dosa perzinahan. 所以我们要提防。 Oleh sebab itu kita harus mencegahnya. 我们怎么样提防？ Bagaimanakah caranya? 第一，我们要保守我们的心， Yang pertama, kita harus menjaga hati kita. 我们用上帝的真理、上帝的爱来保守我们的心。 Kita harus menjaga hati kita dengan kebenaran dan kasih dari Allah. 我们看大卫为什么他犯奸淫？ Kita melihat kenapa Daud melakukan dosa perzinahan. 因为他的心不尊重上帝的圣洁， Karena pada saat itu dia tidak menghormati kekudusan dari Tuhan. 他知道上帝是圣洁的， Dia tahu Tuhan itu kudus, 但是他不尊重上帝。 tapi dia tidak menghormati Tuhan. 他的故事跟耶稣的故事是完全相反。 Cerita Daud dan cerita Yusuf adalah saling bertolak belakang. 大卫是找机会来犯罪， Daud mencari kesempatan untuk berdosa, 但是耶稣有机会但是他不犯罪。 tapi Yusuf kebalikannya. Dosa mencari dia, ada kesempatan dia berdosa, dia tidak mau melakukan 为什么 dosa. 耶稣不犯罪？ Kenapa Yusuf tidak mau berdosa? 因为他的心尊重上帝， Karena dia menjaga menghormati Tuhan. 所以大卫不尊重上帝， Daud tidak menghormati 他 Tuhan. 没有保守他的心， Dia tidak menjaga hatinya. 他也是不尊重人， Dia juga tidak menghormati sesamanya. 他不尊重巴西巴， Dia tidak menghormati Batsheba. 他也是不尊重乌利亚。 Demikian juga Uria. 所以，亲爱的弟兄姐 Oleh 妹 sebab itu 们， saudara-saudari terkasih, 我们要好好保守我们的心 kita，harus sungguh-sungguh menjaga hati kita. 我们要真正的爱我们的上帝， Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Allah kita. 我们要尊重上帝的圣洁。 Dan kita harus menjaga kekudusan Tuhan. 当我们来到上帝的面前， Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, 透过上帝的真理，透过上帝的爱， melalui kebenaran dan kasih Allah, 我们的心得到满足的时候 hati，kita akan dipuaskan. 我们就能够抵挡这个邪恶的引诱。 Pada saat itulah hati kita bisa menolak ajakan berdosa. 第二， Yang kedua, 我们在家庭里面，我们要保守这个看顾、照顾、保护我们的配偶。 di dalam keluarga kita juga harus saling menjaga pasangan hidup kita. 夫妻要彼此的保守， Saling menjaga antara suami istri. 我们要彼此的慈悲。 Saling menegur. 讲到这里，我时常开玩笑说， Bercerita tentang ini saya sering berseloroh.
在这个方面，假如你有一个很凶的太太，你要感谢主， Engkau bersyukurlah kalau mempunyai seorang istri yang galak, 因为她保护你。 karena dia menjaga engkau. 假如你的太太不保护你， Kalau istrimu tidak melindungi engkau, 可能你会犯奸淫。 engkau mungkin bisa melakukan dosa perzinahan. 丈夫也是要保护他的太太， Suami juga harus menjaga istrinya, 也是要彼此供应彼此的需要， saling mencukupi kebutuhan masing-masing. 包括在物质的需要， Kebutuhan materi, 也是非物质的需要。 juga kebutuhan non-materi. 所以我们在家庭里面要彼此的保护， Oleh sebab itu kita harus saling menjaga di dalam keluarga kita. 在教会的大家庭里面， Di dalam keluarga besar gereja, 我们也是要彼此的保护， kita juga harus saling menjaga, 彼此的提醒。 saling menegur. 第三， Yang ketiga, 我们要维持保护我们的关系， kita harus menjaga relasi kita, 尤其是跟与异性的关系。 tentang potensi daripada dosa nafsu. 我们就是跟异性的人，当他们建立的关系的时候，我们要有小心的态度。 Kita harus sungguh hati-hati ketika kita melakukan relasi dengan lawan jenis kita. 平常一个婚外情发生是从一个心开始喜欢异性的，他不是我们的配偶，就是从心开始。 Biasanya perselingkuhan itu terjadi ketika kita menyukai lawan jenis kita yang bukan suami atau istri kita. 我们开始彼此分享， Saling membagi pengalaman, 彼此聊天， bercakap-cakap, 甚至一起出门。 mungkin keluar bersama-sama. 我们要非常的小心， Harus kita sungguh hati-hati. 因为我们每个人能够落在这个罪恶里面。 Oleh karena kita setiap orang bisa jatuh ke dalam dosa 我们也是知 perselingkuhan. 道婚外情的种子也是能够发生，也是能够出现在任何一个现象、一个地方， Benih-benih perselingkuhan bisa terjadi di mana saja. 可能在我们的工作的地方， Mungkin di tempat kerja kita, 当我们出门的时候， ketika kita pergi bekerja, 可能在媒体里面，我们也是能够发生一个婚外情的这个事情， dalam sosial media pun kita bisa jatuh ke dalam dosa perselingkuhan. 甚至在教会里面也是有可能。 Bahkan di dalam gereja pun bisa terjadi perselingkuhan. 因此，弟兄姐妹 Oleh 们， sebab itu saudara-saudari, 当我们建立关系的时候， ketika kita melakukan sebuah relasi, 我们要非常的小心。 haruslah kita berhati-hati. 其实我们每一个人没有意念不想要有婚外情， Sebenarnya tentu kita setiap orang tidak ingin melakukan sebuah dosa perselingkuhan. 但是很多时候许多人不小心， Kita tidak sengaja, tetapi seringkali orang tidak hati-hati, 就落在魔鬼的陷阱， jatuh ke dalam jebakan iblis, 还有没有人提醒他， dan tidak ada orang yang menegur dia. 在无知无觉当中，他就落在这个罪恶里面。 Tanpa sadar, dia pun jatuh ke dalam dosa tersebut. 所以第一个应用我们要提防， Yang pertama ini harus kita cegah, 我们要谨慎， kita harus berjaga-jaga, 我们要保守我们的心。 harus menjaga hati 我 kita. 们在家庭里面，在教会里面彼此保护， Di dalam rumah tangga, di dalam gereja kita harus saling menolong. 在建立关系跟异性建立关系的时候，我们要特别的小心。 Ketika kita mempunyai sebuah relasi dengan lawan jenis kita, kita harus sungguh-sungguh berhati-hati. 第二，我们要悔改。 Yang kedua aplikasinya adalah kita harus bertobat. 假如今天你正在犯罪， Kalau hari ini engkau sedang berdosa, 要医好你的罪的唯一的药就是悔改。 satu-satunya obat untuk engkau bisa bertobat adalah bertobat. 华语有一个俗语说：“苦海无涯，回头是岸。” Ada sebuah pepatah Tiongkok, lautan penderitaan tiada berujung, saat berbalik itulah daratan. 我们罪海也是无涯， Lautan dosa kita pun tidak ada ujungnya. 我们犯罪是没有限制的。 Kalau kita mau berdosa, itu tidak ada batasnya. 我们不能说我够了，我犯罪够了， Kita tidak boleh mengatakan, saya sudah cukup melakukan dosa ini. 罪是不会够的。 Dosa tidak akan mungkin cukup. 魔鬼要使我们越犯越大的罪， Iblis ingin kita semakin berdosa, dosa kita semakin besar. 所以我们要悔改。 Oleh sebab itu kita harus bertobat. 当我们悔改的时候，我们就得到释放。 Dan ketika kita bertobat, kita memperoleh kelepasan.
所以，亲爱的弟兄姐 Oleh 妹 sebab 们， itu saudara-saudari 假如 terkasih, 你今天正在犯罪， kalau seandainya hari ini engkau masih berdosa, 不要推迟的悔改， jangan engkau berlambat-lambat untuk bertobat. 我们要立刻的悔改， Harus segera engkau bertobat. 因为约翰一书第1章第9节告诉我们，我们若认罪，上帝是信实可靠的，是公义的，他必赦免我们的罪，也是洗净我们一切的不义。 Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari terkasih, 回到我们今天的讲题。 kembali kepada tema hari ini. 刚才我说，我们的婚姻、我们的家庭，就是好像一个花园。 Tadi saya mengatakan, di dalam pernikahan atau keluarga kita diibaratkan sebuah taman bunga. 请问你的家庭的花园怎么样？ Permisi tanya, bagaimanakah kondisi taman pernikahan Anda? 假如你的花园还是很美丽， Kalau taman pernikahan engkau masih sangat indah, 我为着你的花园感谢上 saya 帝。 bersyukur kepada Tuhan untuk taman yang indah tersebut. 但是，假如你今天你的花园被破坏， Kalau seandainya hari ini taman bungamu sudah dirusak, 不要怕， janganlah engkau takut. 把它带回给上帝。 Bawalah taman itu kembali kepada Tuhan. 上帝愿意把你的花园做好、弄好。 Tuhan ingin merawat, mengembalikan keindahan daripada taman bunga pernikahanmu. 上帝的旨意就是我们享受我们婚姻的花园， Kehendak Tuhan adalah kita menikmati keindahan daripada taman bunga pernikahan kita. 也是有可能你的婚姻好像现在被火烧一样， Kemungkinan taman bunga pernikahan Anda sudah sedang terbakar. 因着你的家庭里面有一些人不忠心，犯了奸淫， Di dalam keluargamu ada anggota keluargamu yang tidak setia dan melakukan dosa 还 perzinahan. 是你觉得你的家庭，你在家庭里面正在受到上帝的惩罚？ Atau engkau merasa bahwa keluargamu, pernikahanmu sedang mengalami penghakiman dari Tuhan. 你也是应该回到上帝的面前， Engkau pun harus kembali kepada Tuhan. 因为当上帝惩罚我们的时候， Karena pada saat Tuhan menghukum, menghakimi kita, 那就是出于他的爱心， itu artinya Tuhan masih mengasihi kita. 他要使我们转好，回到真理里面。 Dia ingin kita berbalik kembali kepada kebenarannya. 上帝没有意念要毁灭我们， Tidak ada maksud kehendak Tuhan untuk menghancurkan, membinasakan 所以 kita. 虽然我们受到罪的惩罚， Walaupun kita mengalami penghukuman dari akibat dosa. 当我们悔改来到上帝的面前的时 Ketika 候， kita bertobat kembali kepada Tuhan, 我们面对罪恶的后果， kita mengalami akibat dari dosa. 上帝会与我们同在， Tuhan tetap akan menyertai kita. 他会牵我们的手， Dia akan menuntun tangan kita. 带领我们走过这个困难、这个惩罚。 Dia akan membawa kita melewati penghakiman penderitaan daripada akibat dosa ini. 所以，当我们每个人回到上帝的面前， Oleh sebab itu ketika setiap orang kita, setiap diri kita kembali kepada Tuhan, 上帝的面前里面有爱心， ada kasih daripada Tuhan, 有盼望， ada pengharapan dari Tuhan, 有力量。 ada kekuatan dari Tuhan. 虽然我们正在面对上帝的惩罚， Walaupun kita sedang menghadapi penghakiman dari Tuhan, 但愿上帝帮助我们。 kiranya Tuhan menolong kita. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami bersyukur sekali lagi diingatkan, ditegur melalui kebenaran firman-Mu. Sering kami lalai menjaga hati kami, menjaga relasi kami, sehingga Tuhan kami tidak setia dan kami bisa jatuh ke dalam dosa-dosa perzinahan. Tuhan, melalui kebenaran firman hari ini kami diingatkan untuk segera kembali kepada Engkau, bertobat, karena disitulah Tuhan Engkau akan memulihkan kehidupan kami, agar kehidupan kami, keluarga kami menjadi indah kembali seperti yang Engkau kehendaki. Bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, untuk apa yang telah Engkau bicarakan, Engkau sampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.阿门。